أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada hari yang penuh barakah ini untuk mendengar satu ceramah ataupun perkongsian yang bertajuk keistimewaan apabila kita mendampingi Al-Quran. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Zawawi bin Yusof, yang saya raikan sahabat-sahabat banin dan banat, penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah sebelum kita pergi kepada perkongsian berkenaan dengan keistimewaan apabila kita mendampingi Al-Quran, sukalah saya untuk membacakan satu potongan ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mana mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka ini beroleh pahala yang besar. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Al-Quran ini ialah kitab agung yang dibaca sepanjang zaman, bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada zaman kita pada hari ini. Dan kemukjizatan Al-Quran ni kita tak dapat nak sangkal lagi. Tapi saya faham, mungkin ramai dalam kalangan kita yang belum jelas apa kelebihannya kalau kita baca Quran ni, apa keistimewaannya kalau kita baca Quran ni, apa yang kita dapatkan. Baiklah, jadi hari ini saya akan kongsikan beberapa kelebihan apabila kita membaca Al-Quran, yang mana kelebihan-kelebihan ini direkodkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kelebihan Al-Quran yang paling besar ialah Al-Quran ini tidak akan hilang dan berubah sehingga ke akhir zaman. Al-Quran ni tak sama macam kitab-kitab yang diturunkan sebelum ni. Contohnya macam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ketiga-tiga kitab ini mungkin telah diseleweng oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab lah, sehingga berubah isi kandungan dan sebagainya. Tapi Al-Quran ni tidak. Al-Quran ini kekal sama daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada zaman kita pada hari ini. Baiklah, mesti semua dah tak sabar kan nak tahu apa kelebihannya, apa keistimewaannya yang direkodkan dalam hadis. Bila kita baca Quran ni, apa yang kita akan dapat. Tak kisahlah yang kita akan dapat dekat dunia ataupun di hari akhirat kelak. Yang pertama, Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita semua, buat siapa yang baca Al-Quran ni di hari akhirat kelak. Dan kelebihan ini saya petik daripada sebuah hadis Rasulullah SAW. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat ni apa tuan-tuan? Syafaat ni apa? Okey, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, syafaat ni merupakan satu pembelaan ataupun pertolongan yang paling kita perlukan dekat padang mahsyar kelak. Kerana ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di hari akhirat nanti, segala apa yang kita ada kat dunia ni, kita ada harta yang banyak, kita ada pangkat yang besar, ataupun kita ada jawatan yang besar, kita ada anak-anak yang ramai, itu semua tak lagi berharga. Kita tak cerita di dunia sekarang, kita cerita sekarang ni di padang mahsyar nanti, di hari perhitungan nanti. Pada waktu tu, apa yang harta kita ada kat dunia ni dah tak berharga lagi. Kita dah tak ada apa-apa lagi dah. Yang bezakan kita masa tu amalan kita. Dan salah satunya Al-Quran lah yang akan menjadi pertolongan kepada kita. Jadi pada siapa yang selalu membaca Al-Quran, yang melazimi bacaan Al-Quran, sentiasa mentadabbur Al-Quran, insya-Allah dengan izin Allah, Al-Quran ini akan menjadi pembela buatnya pada hari akhirat nanti. Dan dalam hadis ini juga dia menggelarkan pembaca Al-Quran ni sebagai li ashabih, iaitu ashabul Quran. Ashabul Quran ni apa? Ashabul Quran ini bermaksud teman ataupun pendamping atau pemilik Al-Quran. Dan gelaran yang mulia ini Nabi gelarkan kepada siapa yang membaca Al-Quran. Untuk kita menjadi ashabul Quran ni, untuk kita menjadi ahlul Quran, tak cukup sekadar kita baca sahaja. Kita mesti mentadabbur, kita mesti menghayati makna-makna ayat Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, memberi peringatan kepada kita supaya jangan tergesa-gesa untuk menghabiskan Al-Quran, tapi bacalah dengan penuh penghayatan maknanya. Hadis Nabi SAW, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalathin. Maksudnya, tidak akan faham orang yang menghabiskan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kerana apa? Kerana mereka sukar untuk menghayati makna Al-Quran sekiranya dibaca dengan tergesa-gesa ataupun dibaca dengan segera. Baiklah, tadi saya dah kongsikan satu keistimewaan apabila kita membaca Al-Quran. Saya kira itu satu keistimewaan yang sangat besar lah. So sekarang ni saya nak kongsi lagi kelebihan yang lain. Kelebihan kita mendampingi Al-Quran yang seterusnya ialah orang mukmin yang membaca Al-Quran ni dia berbau wangi. Wangi dan menarik seperti utrujah. Utrujah ni apa? Kita tengok dulu hadis Nabi Muhammad SAW. Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kal utrujah طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. Yang bermaksud perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran ini seperti buah utrujah. Seperti buah utrujah. Rasanya enak dan baunya wangi. Manakala perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Rasanya enak tetapi tidak berbau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buah utrujah ni apa tuan-tuan? Nama saintifik bagi buah utrujah ini ialah Citrus medica. Buah utrujah ni dia sejenis buah daripada adik-beradik buah limau lah, kita kira kan, adik-beradik buah limau. Buah utrujah ni adalah buah yang sangat harum baunya, bentuknya besar dan enak dilihat. Warnanya kuning, terang, menyenangkan mata dan teksturnya lembut, membuatkan setiap orang ingin memakan buah utrujah tersebut. Baginda Nabi SAW mengumpamakan mukmin yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran ini seperti buah utrujah.
Okey, orang ini dia bukan setakat membaca sahaja, tetapi dia mengamalkan Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan tempat mengadu. Orang ini juga dia membaca Al-Quran pada tengah malam dan di siang hari. Hati orang yang membaca Al-Quran ni, hati orang yang umpamakan seperti utrujah ini, hatinya sentiasa hidup, lidahnya sentiasa menyebut dan jiwanya sentiasa tenang. Golongan inilah yang membawa kepada kebaikan pada lahir dan batin, dan mereka ini beriman dan beramal dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Bahkan diri mereka sentiasa dihiasi dengan alunan bacaan ayat-ayat suci kalam Allah. Okey, baik. Dalam hadis tadi disebut perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, satu orang mukmin yang membaca Al-Quran dan satu lagi orang mukmin juga, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Okey, baik. Orang mukmin yang membaca Al-Quran Nabi umpamakan dengan diumpamakan seperti buah utrujah. Okey, manakala orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran Nabi umpamakan seperti buah kurma. Buah kurma ni tak sedap ke? Sedap. Dia manis. Cumanya tak ada bau. Kalau kita tengok tu, orang kata tak menarik lah. Tak menarik seperti buah utrujah tadi. Okey. Sebab apa Nabi umpamakan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ni seperti buah kurma? Sebab okey, golongan ini dia orang mukmin, dia orang yang beriman. Maksudnya hati mereka ni penuhlah dengan ajaran-ajaran Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran. Apa yang Al-Quran suruh dia buat, apa yang Al-Quran larang dia tinggal, dia tak buat. Okey, dan tingkah-tingkah laku dalam kehidupan dia ni sangat baiklah. Orang kata orang mukmin kan, orang mukmin, jadi tingkah laku dia pun sangat baiklah. Okey, akan tetapi apa yang membezakan dia dengan orang yang diumpamakan dengan utrujah tadi, dia tidak menggerakkan lidah dia untuk membaca ayat-ayat Allah yang mulia. Dia orang mukmin, tapi dia tak menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan bacaan dia. Dia tidak melazimi Al-Quran. Sebenarnya tak cukup untuk dijadikan Al-Quran ni sebagai amalan saja. Maksudnya dia mengamalkan apa yang Quran suruh, tapi dia tak baca Al-Quran. Jadi mungkin berkat tu akan kurang lah sikit pada dia kan. Dia dah turun satu level lah kiranya, berbanding orang mukmin yang membaca Al-Quran tadi. Hidup dia mungkin akan sunyi, rumah dia tak bercahaya, dan lidah dia tidak bergetar dengan ayat-ayat Al-Quran sebab dia tak baca Al-Quran. Okey, dan baginda SAW menggambarkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ini seperti buah kurma. Rasanya sedap namun tak ada bau, tak ada apa yang menarik. Macam tu. Seterusnya kita akan pergi kepada mungkin dua tadi tak cukup. Tak cukup untuk mengajak kita membaca Al-Quran kan. Okey, saya akan kongsikan lagi kelebihan dan keistimewaan yang ketiga apabila kita membaca Al-Quran. Bagi mereka yang susah nak sebut ayat-ayat suci Al-Quran dan baru mula nak belajar, okey, mungkin mereka akan merasa tersisih. Tapi Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda SAW, okey, daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Okay. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia, dan mereka yang merangkak-rangkak, mereka yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan memiliki dan mengalami kesukaran ketika membaca Al-Quran, mereka ini akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Okey, jadi apabila kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sebentar tadi, okey, bagi mereka yang kurang mahir ataupun terbata-bata, merangkak-rangkak dan masih lagi belajar dalam baca Al-Quran ini,
jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa tersisih ataupun rasa hina ke, sebabnya Nabi dah bagi tahu dah, bagi mereka yang merangkak-rangkak ni tapi dia cuba sedaya upaya untuk belajar, cuba sedaya upaya untuk membaca Al-Quran ni, dia dapat 2 pahala. Apa pahala tu? Yang pertama, kalau orang yang lancar, dia akan dapat 1 je pahala sebab dia baca Al-Quran. Tapi orang yang merangkak-rangkak ni, 1 pahala dia dapat sebab dia merangkak-rangkak tapi dia cuba untuk membaca Al-Quran. Dan yang kedua, dia mendapat pahala sebab dia membaca Al-Quran. Jadi confirm dah 2 pahala dia akan dapat, sebab 1 dia belajar dan bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran, dan yang kedua sebab dia membaca Al-Quran. Seterusnya, apa lagi keistimewaan bila kita membaca Al-Quran ni? Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran ini ialah sebaik-baik daripada kalangan kita, kalangan manusia ni lah. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini cukup untuk menjelaskan kemuliaan dan kelebihan bagi mereka yang mempelajari Al-Quran, dan hadis ini juga turut menjelaskan fasa untuk belajar ni, mereka yang telah mampu, kemudian bila dia dah belajar, bila dia dah mahir, bila dia dah fasih, dia pula dituntut untuk mengajar kepada orang lain. Belajar Al-Quran ni bermaksud kita mempelajari cara bacaan, terutamanya secara musyafahah. Bila sebut belajar Al-Quran ni, mestilah belajar berguru lah. Kita mesti talaqi secara musyafahah. Tak boleh kita nak baca sorang-sorang, sebabnya kita tak tahu kita baca tu betul ke, salah ke. Kadang-kadang kita rasa syok sendiri je, aku dah baca betul dah ni, tapi bila kita berguru, banyak pula salahnya. Jadi nak tak nak kena ambil bacaan Al-Quran ni secara musyafahah. Kemudian membetulkan sifat huruf, makhraj, tajwid, dan supaya kita dapat mencapai bacaan tartil lah. Jadi bagi mereka yang tidak tahu untuk membaca Al-Quran, jangan malu. Jangan malu untuk belajar, walaupun umur orang kata dah berusia, tapi jangan malu. Nanti setelah kita berilmu, setelah kita mahir, kita pula yang dituntut untuk menjadi guru Al-Quran, untuk mengajar Al-Quran, sebab banyak pahala orang yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran ni. Jadi jangan biarkan Al-Quran ini menjadi perhiasan saja di rumah kita, sampai berdebu-debu atas rak. Jadi belajarlah. Tadi saya dah sebut tadi, orang yang tak mahir, dia dapat 2 pahala. Jadi dia dah lebih dah daripada orang yang mahir. Jadi jangan malu, buang sifat malu. Untuk belajar tak apa. Jadi kita belajar, kemudian bila dah mahir boleh menjadi guru Al-Quran pula. Dan orang inilah, 2 golongan inilah yang belajar dan mengajar ini disebut oleh Nabi SAW sebaik-baik daripada kamu. Dan insya-Allah perkongsian saya yang terakhir tentang kelebihan membaca Al-Quran ini ialah setiap satu huruf kita baca Al-Quran ni akan mendapat 10 ganjaran pahala. Hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak berkata alif, lam, mim itu ialah satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita bayangkan, kalau Nabi sebut perkataan alif, lam, mim tu pun dah 3 huruf, kita
klasifikasikan dia sebagai 3 huruf, bukan satu perkataan macam tu. Okey, bukan satu huruf. Okey, 3 kali 10 dah dapat 30 pahala. Baru baca alif lam mim, belum lagi kita baca satu muka surat Al-Quran. Jadi sama-samalah kita merebut pahala. InsyaAllah Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka yang membaca Al-Quran. Jadi saya rasa cukuplah dengan hadis-hadis yang telah saya bawakan sebentar tadi untuk menerangkan betapa istimewanya apabila seseorang itu mendampingi Al-Quran. Jadi jelaslah Al-Quran ni bukan sahaja mukjizat, tapi dia memberi kelebihan kepada pembaca-pembacanya. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkongsian tentang kelebihan dan keistimewaan bagi mereka yang mendampingi Al-Quran. Dan akhir sekali, saya ingin berkongsi satu doa yang kita boleh amalkan setiap kali selepas membaca Al-Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Jadi semoga apa yang saya kongsikan sebentar tadi, apa yang saya dah listkan, yang saya dah senaraikan kelebihan-kelebihan yang saya bawakan daripada hadis sahih Rasulullah SAW, semoga ianya bermanfaat kepada semua hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Dan saya kira setakat itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.